Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Azalia binti Syamsul, merupakan pengerusi PRS SMK Ceras. Saya nak kongsikan mengenai satu situasi yang saya rasa ramai sangat mengalaminya. Pernah tak anda rasa macam banyak sangat perkara yang anda perlu baca, tapi bila buka buku baru 15 minit kita asyik menguap dan menguap, rasa mengantuk sangat, lepas tu kita hanyut terus. Pernah tak berkobar-kobar ni nak baca buku? Kita buka buku, kita baca, tapi kita rasa macam kita berpusing-pusing dekat tempat yang sama. Tengok jam, dah 20 minit. Tapi kenapa masih dekat situ? Lalu kita rasa geram, marah. Lepas tu timbul rasa, tak nak baca buku lah. Lepas tu terus tidur. Yang paling malang, kitaran itu asyik berlaku dari sehari ke sehari, berminggu, dan kita semakin panik, rasa kosong dan rasa ketinggalan. Mari kita dapatkan panduan daripada Cikgu Nahaiza. Tahukah murid-murid ada satu hormon yang mengawal atur kitaran bangun tidur manusia, iaitu hormon melatonin. Kelenjar pineal dalam otak berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Jika terdedah kepada cahaya, kelenjar pineal akan mengeluarkan hormon melatonin dengan sedikit sahaja. Lebih banyak pengeluaran hormon melatonin, seseorang akan berasa mengantuk dan berkeinginan untuk tidur. Oleh itu, paras melatonin yang sedikit pada waktu siang menyebabkan kita terjaga, dan paras yang meningkat pada waktu malam menyebabkan kita berasa mengantuk dan bersedia untuk tidur. Beberapa faktor seperti umur, waktu kerja, stres dan tabiat gaya hidup merupakan penyebab melatonin tidak cukup untuk dikeluarkan. Kesan daripada melatonin yang tidak cukup menyebabkan anda mengalami masalah sukar untuk tidur. Oleh itu, perlu kita mempunyai rutin tidur yang tetap. Mengatur waktu tidur yang baik di malam hari menjadi waktu yang paling baik untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Murid sering mengantuk ketika sedang belajar kerana tidur lewat malam sehingga pukul 1 atau 2 pagi walaupun mereka tahu esok hari bersekolah. Tidur lewat kerana khusyuk mengulang kaji atau membuang masa dengan aktiviti tidak berfaedah seperti bersembang dan melayari media sosial. Manakala, tidur terlalu lama juga boleh menyebabkan anda mengantuk dan otak menjadi lembab. Tidur yang cukup adalah sebanyak 6 hingga 8 jam sehari. Dari segi faktor pemakanan pula, walaupun sudah kenyang, perut nak juga diisi. Ini menyebabkan perut anda terpaksa bekerja untuk menghadamkan makanan tersebut. Proses ini memerlukan banyak oksigen dan mengerah banyak tenaga. Itulah sebabnya anda berasa mengantuk semasa belajar. Diet yang keterlaluan juga menyebabkan anda lemah. Diet yang seimbang membantu anda untuk mengekalkan tenaga dan juga paras glukosa dalam darah. Pastikan anda bersarapan pagi setiap hari, seperti makan sebiji apel, roti atau telur separuh masak serta minum minuman kegemaran anda. Sarapan pagi dapat membekalkan tenaga untuk anda memulakan hari dengan penuh bertenaga dan bersemangat. Makan makanan berat dan banyak karbohidrat pada waktu tengah hari boleh menyebabkan badan anda lesu pada waktu petang. Makan makanan yang sihat seperti buah-buahan serta sayur-sayuran boleh membuatkan anda kekal segar sehingga lewat petang. Dari aspek faktor minuman pula kekurangan air dalam badan boleh menjadi punca anda mengantuk. Walaupun anda melakukan senaman ataupun belajar di meja sahaja, badan anda memerlukan air yang mencukupi. Banyakkan minum air kosong dan tidak berada di dalam keadaan dahaga supaya anda kekal segar. Minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Sekiranya anda bersenam, minum air setiap kali anda melakukan senaman. Apabila rasa dahaga terus minum seteguk 2. Sebelum tidur, minum air putih untuk tidur anda yang lebih nyenyak. Dan elakkan minuman dengan kandungan kafein yang tinggi yang boleh menyebabkan anda kurang rasa ingin tidur. Aktiviti sebelum tidur juga mempengaruhi iaitu sekiranya anda merokok secara berlebih-lebihan ataupun anda bermain
ya dengan telefon bimbit anda, iaitu aktiviti yang kerap ya murid-murid suka jalankan. Sebab apa? Sebab cahaya biru pada telefon itu akan memanipulasi otak anda dan menyekat melatonin. Ya, sebab itu bila anda bermain handphone ya, anda akan hilang rasa mengantuk. Jika anda amalkan perkara-perkara yang cikgu sebut tadi, maka pagi-pagi lagi anda boleh masuk kelas online dengan cergas dan dapat beri perhatian kepada guru-guru anda. Dan jangan lupa, rehat sebentar dari skrin antara gap-gap masa pengajaran itu. Dan yang penting juga adalah kedudukan badan anda ya. Bila kita duduk terlalu lama dalam suasana yang sejuk ataupun dalam suasana yang sunyi, menyebabkan kita rasa bosan. Dan rasa bosan ini boleh membuatkan kita rasa kehilangan tenaga dan menyebabkan kita mengantuk. Dan satu lagi, murid juga ya, sekiranya kamu bosan terhadap subjek itu juga, dia akan menyebabkan mengantuk. Sebab apa? Reaksi tubuh kita ni berdasarkan kepada perasaan dan emosi bosan yang diterjemahkan oleh otak menjadikan kita rasa mengantuk. Mulakan dengan yang betul untuk kita rasa seronok untuk belajar. Dan apabila kita rasa kita penat, kita bangunlah sebentar untuk menjalankan aktiviti kesegaran untuk produktif kembali, seperti membelik-belik pokok ya, ataupun kita melihat pemandangan hijau di luar, jalan-jalan ya, asalkan ini tidak duduk setempat. Dan barulah kita kembali mengulang kaji dengan kesegaran emosi. Setelah mendengar penerangan daripada cikgu tadi, berikut adalah perkara-perkara yang saya akan lakukan, iaitu tidur tepat pada waktunya. Jika saya memilih untuk tidur pada pukul 10 malam, saya perlu jadikan ia sebagai rutin harian saya supaya saya mendapat tidur yang berkualiti. Yang penting, saya perlu menjauhkan diri saya daripada telefon bimbit. Tidak membelik-belik telefon bimbit 30 minit sebelum masuk tidur. Terutama dah tutup lampu, masih lagi melayan mesej dan melayari media sosial. Tak boleh. Kemudian kalau bangun lambat, malas nak makan. Sebab lepas ni nak makan tengah hari. Nanti gemuklah macam ni. Jangan ya kawan-kawan kita fikir dan buat seperti itu. Sarapan pagi memberikan kita tenaga untuk cergas sepanjang hari. Kalau dah nak tidur pukul 10 malam, janganlah pula minum kopi ataupun tea ataupun ubat yang mengandungi kafein pada pukul 9 pula ya. Kurangkan pengambilan minuman tersebut. Perkara yang paling mudah untuk dibuat tapi jarang diamalkan iaitu kerap minum air sepanjang hari. Cuba minum sekurang-kurang 2 gelas setiap jam. Cabaran kan? Maklumlah, sibuk manja kita ni. Nak ambil air pun berkira. Mulai hari ini, mari kita amalkan minum 2 gelas atau lebih sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Seterusnya, sebelum kita mengulang kaji pelajaran, jangan ambil makanan terlalu banyak. Nanti penyakit malas tu datang. Setelah kita cuba buat aktiviti-aktiviti tadi, kita pantau diri kita. Masih adakah lagi rasa mengantuk walaupun postur badan dah betul dan kedudukan ketika mengulang kaji dah betul? Jika masih tiada lagi yang berubah, kita cuba periksa kesihatan kita pula ya. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini. Itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Selamat tinggal.